Anak Makcik Zahara, kisah hati yang dijumpai di Kuala Lumpur. Pada suatu pagi yang sejuk membeku di kawasan pinggir bandar Paris, Perancis, bunyi kasut kulit hitam menyeret di atas jalan bersalji putih bersih. Seorang gadis berkulit gelap berusia 10 tahun bernama Amina berjalan menundukkan wajah ke sekolah. Di sebelahnya, terdengar gelak ketawa kecil dua orang kanak-kanak berkulit putih yang menuding jari ke arahnya sambil berbisik. "Lihat, kulitnya macam arang." Amina tidak membalas. Dia hanya meneruskan perjalanan dalam diam dengan hati yang mula menjadi kebas. Dia dilahirkan dalam keluarga pelarian dari Senegal. Ayahnya bekerja shift malam di kilang manakala ibunya menjual kain Afrika terpakai di pasar Lambak setiap hari Sabtu. Setiap Sabtu, dia akan membantu ibunya mendirikan gerai, dan setiap Sabtu juga, beberapa orang kulit putih akan lalu lalang sambil memalingkan muka. Ada yang berkata dengan lantang, "Bau rempah ratus ni kuat betul," atau, "Tak lama lagi, tempat ni jadi macam pasar Nigeria." Ibunya seorang wanita yang kuat. Walaupun dicemu dan dihina hampir setiap hari, dia tidak pernah berundur. "Kita kena bersabar, nak," ibu selalu berkata. "Kita menumpang di negara mereka, kita tak boleh beri alasan untuk mereka membenci kita lebih lagi." Tetapi itu bukan perkara yang mudah. Gurunya pernah berkata, "Jangan berangan terlalu tinggi." Walaupun Amina belajar bersungguh-sungguh, walau setinggi manapun markah peperiksaannya, apa yang dia terima hanyalah pandangan yang menekan dan kata-kata yang menyakitkan. Semasa di sekolah menengah rendah, dia menulis sebuah esei tentang cita-citanya untuk menjadi penterjemah untuk PBB. Guru bahasa Inggrisnya hanya ketawa dan berkata, "Itu impian yang bagus, tapi mungkin kamu lebih sesuai dengan kerja penjagaan kanak-kanak atau sebagai pembantu rumah, Amina." Dia ingat dengan jelas bahawa beberapa rakan Perancisnya yang lebih lemah dalam pelajaran menerima pujian dan peluang yang tidak pernah dia sentuh. Hari lahirnya yang sunyi. Pada hari lahirnya yang ke-13, guru meminta rakan sekelas untuk mengucapkan selamat dan berjabat tangan. Hanya meja Amina yang kosong. Seorang pelajar lelaki bersuara. Kulit dia macam penyakit. Dia ketawa menutup rasa sedih, walaupun air mata bergenang. Hari itu, dia pulang awal dengan alasan sakit kepala. Ibunya memeluknya erat, tetapi tidak berkata apa-apa kerana ibunya tahu, berkata apa-apa pun tidak akan mengubah dunia yang tidak mahu melihat mereka wujud. Saya mula belajar bahawa kebaikan bukan tiket untuk terus hidup. Amina membesar dengan berusaha menjadi yang terbaik dalam setiap aspek. Dia tidak pernah membantah, tidak pernah melakukan kesilapan, malah tidak pernah melawan. Tetapi walau sebaik manapun dia tetap dipandang serong. Jiran pernah memanggil polis kerana melihat Amina pulang lewat, padahal dia baru pulang dari kelas tambahan. Dia mula tertanya-tanya, sama ada kulitnya sebenarnya adalah jenayah senyap yang tidak akan pernah dibicarakan di mana-mana mahkamah. Pada suatu malam, ketika dia merenung skrin telefon bimbitnya tanpa tujuan, satu klip di YouTube mengubah perasaannya. Ia adalah klip seorang wanita Afrika berjalan di Kuala Lumpur, kanak-kanak Malaysia tersenyum mesra kepadanya. Seorang penjual nasi campur menghulurkan sekeping kuih percuma dan berkata, "Makanlah, nak." "Percuma, anak makcik." Jantung Amina berdebar kencang. Hanya satu perkataan "nak" daripada orang yang tidak dikenali membuatkan dia rasa dunia mungkin tidaklah kejam sepenuhnya. Dia memejamkan mata dengan persoalan di hati. "Kalau saya pergi ke Malaysia, adakah mereka akan panggil saya nak juga?" Amina menghabiskan masa remajanya melawan suara-suara penghinaan dalam diam. Dia belajar bersungguh-sungguh sehingga diterima masuk ke Fakulti Linguistik di sebuah universiti di Paris, di mana kurang daripada 5% pelajarnya adalah berketurunan Afrika. Dia sangat bangga dengan dirinya, tetapi setiap kali dia bercakap tentang impiannya untuk menjadi penterjemah PBB, dia diejek. Ada yang berkata di hadapannya, "PBB nak ambil orang kulit hitam ke?" Ada yang berkata dia bercakap dengan baik tetapi pelat Afrikanya agak kuat. Malah di dalam kelas, apabila dia lebih kerap mengangkat tangan untuk mencadangkan idea, seorang rakan berbisik, "Jangan fikir cakap banyak-banyak boleh jadi sama macam orang Perancis tulen." Dia memohon kerja, tetapi yang kembali hanyalah kesunyian. Selepas tamat pengajian, dia memohon jawatan jurubahasa dan pegawai komunikasi di lebih 47 organisasi. Hanya 3 yang memanggil untuk temu duga, dan di ketiga-tiga tempat itu,
Apabila dia melangkah masuk ke bilik temu duga, wajah ahli panel berubah daripada senyuman menjadi kekosongan. Cik Amina, ya. Oh, kalau macam tu duduk dulu, kami akan hubungi awak kemudian. Dan tentu saja, kemudian itu tidak pernah tiba. Wajah saya bukan sesuatu yang boleh mereka terima. Pernah sekali, dia pergi temu duga dengan sebuah syarikat media terkenal di Eropah. Dia berpakaian kemas, dokumen lengkap, pengalaman padat. Seorang penemu duga lelaki membelek-belek fail sebelum bertanya dengan nada biasa. Awak pasti ke awak sesuai dengan imej korporat kami? Seorang lagi menyambung. Pelanggan kami adalah golongan elit Eropah. Awak mungkin tidak sesuai dengan mereka. Dia meninggalkan bilik itu dengan hati yang berat, sehingga mula mempersoalkan, jika saya boleh menukar warna kulit, adakah masa depan saya akan lebih cerah? Di Perancis, dia adalah pelajar cemerlang, tetapi tiada tempat untuknya berdiri. Dia beralih kepada kerja sebagai pemandu pelancong bebas berbahasa Inggris untuk kumpulan pelancong, tetapi tidak terlepas daripada cemuhan. Sesetengah pelanggan menolak bimbingannya, memberitahu syarikat, kami nak pemandu yang lebih presentable. Pernah sekali, sekumpulan pelancong Korea mengambil gambar dengan pemandu lain, tetapi enggan bergambar dengannya, walaupun dia adalah ketua rombongan. Dia hanya mampu tersenyum paksa, memberitahu dirinya bahawa tidak mengapa, saya pandai sudah cukup. Tetapi jauh di lubuk hati, dia tahu pandai tidak pernah cukup untuk warna kulit ini. Saya hanya minta untuk menjadi manusia biasa. Boleh? Amina mula meluangkan masa lapangnya mencari kisah tentang orang Afrika di negara-negara lain. Ada yang bercakap tentang Jepun, Korea, China, tetapi apa yang menarik perhatiannya adalah satu klip dari TikTok. Klip seorang wanita Afrika berjalan di pasar Kuala Lumpur dan seorang penjual Malaysia berkata, "Makanlah, nak, mak cik bagi." Ia bukan sekadar makanan percuma, tetapi penerimaan. Dia menonton klip itu berulang kali berpuluh-puluh kali sehingga akhirnya memutuskan untuk menaik perkataan Travel Malaysia Alone di laman web berbahasa Inggris. Skrin penuh dengan laman web, hotel bajet, lawatan ke tempat bersejarah, masjid jamek, senyuman orang Malaysia. Frasa, tanah 1000 senyuman muncul. Malam itu, dia menempah tiket penerbangan tanpa berunding dengan sesiapa kerana dia mahu membuktikan bahawa di dunia ini masih ada tempat di mana dia tidak akan dipandang sebagai ancaman. Beberapa hari sebelum tarikh penerbangan, Amina ditanya oleh rakan sekerja dengan senyuman mengejek, nak pergi Malaysia? Buat apa? Panas pun panas, orangnya pun tak putih. Dia hanya tersenyum nipis. Saya nak pergi ke tempat yang tiada siapa kenal saya dan melihat saya dari dalam, bukan hanya warna kulit. Walaupun keluarganya risau, ibunya berkata perlahan, "Kalau kamu penat, pergilah berehat, nak. Mana tahu di sana mereka akan melihat kamu sebagai manusia sebenar." Clear adalah pintu masuk kepada nafas baharu. Apabila pesawat mendarat dan pintu terbuka, bau udara lembab bercampur dengan bau rempah ratus dan santan menyentuh hidungnya. Dia menarik nafas dalam buat kali pertama, berasa seolah-olah beban telah terangkat. Pegawai imigresen memandang wajahnya lalu tersenyum. "Welcome to Malaysia," sambil mencop visa pelancong tanpa soalan yang menyakitkan hati. Hanya di situ pun, air mata Amina bergenang, tanpa disedari kerana ini kali pertama tiada siapa bertanya mengapa dia berwajah begitu. Hanya senyuman orang asing mampu menyembuhkan. Dia ke bandar Kuala Lumpur dengan bas lapangan terbang. Dalam perjalanan, pemandu bas menoleh dan tersenyum, mengangguk kepada seorang wanita Melayu di sebelahnya yang melihat peta dengan kebingungan. Wanita itu menunjuk dan bercakap dalam bahasa Inggris ringkas, "Here, you get off here, I help you." Belum sempat dia menjawab, sekeping karipap di dalam beg plastik dihulurkan. "Makanlah, belum sarapan," katanya. Dia menerimanya sambil menahan air mata, bukan kerana lapar, tetapi kerana tidak pernah ada sesiapa yang berkongsi tanpa rasa takut atau curiga atau benci. Di dalam bas Rapid KL, saya bukan sesuatu yang pelik. Keesokan harinya, Amina menaiki bas di Kuala Lumpur. Dia tidak tahu cara membayar tambang. Penjual tiket wanita Malaysia datang, melihat wajahnya yang kebingungan, tersenyum dan berkata perlahan, RM2.50, cukup. Sambil itu, dia mengambil shilling dari dompet Amina dan memasukkannya sendiri.
Tiada rungutan, tiada pandangan menghina, tetapi ada perkataan, tak apa, nak, dengan tangan yang menepuk perlahan lengannya. Dia terkejut. Di Perancis, tangan seperti ini pernah ditepis, tetapi di Malaysia, ia adalah sentuhan yang menghormati. Kali pertama, dalam hidupnya, dia tidak perlu membuktikan apa-apa. Aminah menginap di sebuah hostel di kawasan Bandar Lama. Pemilik hostel adalah seorang wanita pertengahan umur bernama Kak Liza yang tidak fasih berbahasa Inggeris. Tetapi setiap pagi dia akan bertanya, "Dah makan, nak?" Perkataan nak, walaupun disebut dengan pelat yang berbeza, bergema di hati Aminah seperti muzik yang tidak pernah didengari. Setiap hari dia berada di sini, tiada sesiapa yang merenung kulitnya dengan curiga, tiada bisikan, tiada tangan yang menarik beg menjauh, tiada perkataan balik negara kamu. Hanya ada gelak ketawa, senyuman, dan Assalamualaikum, cik. Aminah mula berfikir mungkin saya tak perlu jadi apa-apa pun, cukup sekadar menjadi manusia biasa di sini. Aminah duduk di tepi tingkap sebuah kedai kopi kecil di tengah-tengah Bandar Lama KL. Dia menghirup kopi ais yang terlalu manis untuk selera Perancis, tetapi menghangatkan hati. Di luar tingkap, kelihatan orang ramai berjalan pantas dan perlahan. Ada yang tersenyum antara satu sama lain, ada yang berhenti berbual di tengah jalan tanpa tergesa-gesa. Dia mengeluarkan buku notanya dan menulis, "This country feels like a deep breath." Sebuah negara nafas dalam yang tidak pernah dia hirup di Perancis. Bau dan orangnya, semuanya adalah dunia baru. Hari pertama lawatan yang serius, Aminah bermula di Masjid Jamek. Dia memakai baju berlengan panjang dan seluar panjang yang sopan kerana dia telah membaca bahawa orang Malaysia menghormati agama. Seorang pegawai yang menjaga kawasan masjid melihatnya berdiri bingung dengan peta, lalu datang bertanya dalam bahasa Inggeris berpelat Melayu. "Where are you from?" "France," jawabnya. Pegawai itu ketawa dan berkata, "Very far, welcome." Tiada soalan sama ada dia dari Afrika, tiada permintaan pelik untuk bergambar, hanya pandangan mesra yang melihatnya sebagai pelancong biasa. Perasaan tidak dibenci menjadi perasaan baharu yang dicintainya. Aminah meneruskan perjalanan ke sebuah gerai makan. Seorang penjual tersenyum lebar dan bertanya, "Nak cuba nasi campur?" Dia mengangguk. Penjual itu mencedok nasi ke dalam pinggan lalu menghulurkannya, sambil berkata, "Makanlah, nak, tak mahal. Anak makcik cantik." Dia terdiam seketika. Bukan kerana perkataan cantik, tetapi kerana perkataan nak. Dia menghulurkan wang. Penjual itu menepis perlahan. "Makan dulu. Nanti bayar. Tak lari ke mana, kan?" Hatinya bergetar. Di negara tempat dia dilahirkan, tiada siapa yang pernah melihatnya sebagai anak. Tetapi di tempat yang baru dia tiba beberapa hari, seseorang mengucapkan perkataan itu dengan senyuman ikhlas. Bahasa Melayu tidak difahami, tetapi perasaan itu jelas. Ketika tersesat di lorong sempit, dia bertemu seorang nenek yang sedang membentangkan tikar menjual sayur-sayuran. Nenek itu tersenyum dan berkata sesuatu dalam bahasa Melayu. Dia tidak faham, jadi dia membalas dengan senyuman. Nenek itu mengambil buah pisang dan menghulurkannya kepadanya, sambil mengulangi dengan nada lembut. Walaupun tidak tahu terjemahannya, Aminah menerimanya dan berkata, "Terima kasih." Perkataan Melayu pertama yang dia ucapkan dengan hati. Nenek itu ketawa kecil dan berkata, "Boleh cakap Melayu, ya nak, pandai." Perkataan nak sekali lagi. Ia lebih hangat daripada nama sebenarnya. Malaysia tidak sempurna, tetapi ia tidak menolaknya. Aminah tahu bukan semua orang di Malaysia baik hati. Dia pernah ditolak oleh pemandu teksi kerana tidak fasih berbahasa Inggeris, pernah dipandang dengan curiga di beberapa tempat pelancongan. Tetapi apa yang berbeza ialah ia bukan kebencian, ia adalah salah faham. Dan apabila dia tersenyum dahulu, orang Malaysia selalunya membalas senyuman. Malam itu, dia tidur di bilik kecil hostel, memandang lampu jalan di sebalik langsir nipis, dan berfikir pada dirinya sendiri. "Saya mula suka di sini, bukan kerana tempatnya, tetapi kerana orang yang melihat saya sebagai manusia." Pada siang hari, panas matahari Kuala Lumpur membakar kulit. Aminah berlindung di bawah pokok berhampiran simpang kecil. Bunyi enjin motosikal, bercampur dengan suara orang menjerit menjual barang, membuatkan dia rasa seperti berada di dunia lain yang penuh dengan kehidupan. Perutnya mula berbunyi. Dia berjalan mengikut bau rempah ratus yang harum, sehingga berhenti di hadapan sebuah gerai nasi campur tepi jalan. Gerai kecil,
Tiada papan tanda mewah, tiada menu bahasa Inggris, hanya 5 periuk berbaris dan seorang wanita Melayu. Pertengahan umur tersenyum lebar dalam baju tilusuh separuh ditutup apron bercorak kartun. Itulah Makcik Zahara. Dia menunjuk makanan secara rawak kerana tidak boleh berbahasa Melayu. Aminah berdiri kebingungan, tangannya menunjuk ke arah periuk gulai kuning. Makcik Zahara bertanya sesuatu dalam bahasanya yang dia tidak faham, jadi dia hanya mengangguk dan berkata yes. Makcik Zahara mencedok nasi ke dalam pinggan, menyiramnya dengan kari ayam dan banyak sayur-sayuran, menghulurkannya bersama sebotol air kosong sejuk sambil berkata, "Makanlah banyak-banyak, nak. Panas macam ni kena tambah tenaga." Aminah tersentak dengan perkataan nak sekali lagi. Dia mendongak memandang Makcik Zahara dengan rasa tidak percaya. Penjual ini tidak mengenalinya, tetapi memanggilnya dengan perkataan yang paling hangat di dunia. Dia menghulurkan wang, tetapi Makcik Zahara menepis perlahan. "Tak apa, nak, makan dulu baru bayar." Makcik Zahara tersenyum sambil menyapu peluh dari dahinya. Aminah rasa seperti berada di dunia terbalik kerana di Perancis. Dia pernah dihalau dari restoran hanya kerana penjual tidak percaya dia ada wang untuk membayar. Tetapi di sini, penjual menghulurkan makanan dahulu walaupun dia tidak fasih berbahasa, berpakaian biasa dan berkulit hitam gelap. Dia mula makan di situ setiap hari. Keesokan harinya, dia kembali ke gerai yang sama. Makcik Zahara tersenyum lebar dan menjerit, "Anak makcik dah sampai." Orang di sekeliling ketawa. Ada yang bertanya, "Anak makcik ke?" "Hitam betul." Makcik Zahara menjawab serta-merta. "Hitam pun anak makcik. Hitam tu cantik, tahu." Ayat ini menusuk ke hati Aminah. Dia tidak pernah mendengar perkataan cantik daripada mulut sesiapa selain orang Afrika. Tetapi di sini, di bawah matahari terik, di tepi jalan yang berdebu, dia menerima pujian itu daripada seorang makcik tepi jalan. Makanan Melayu dan perkataan nak adalah ubat untuk hatinya. Aminah duduk makan di tepi gerai setiap hari. Makcik Zahara mula mengajarnya perkataan Melayu mudah seperti sedap ke, nak makan lagi. Dia belajar dengan tekun, tersenyum dan ketawa dengan pelatnya yang lucu. Makcik Zahara membelai kepalanya dan berkata perlahan, "Tak payah pandai cakap sangat pun, nak." Senyum je pun makcik dah faham. Pada ketika itu, Aminah faham bahawa walau sejauh mana pun perbezaan manusia, mereka masih boleh memahami antara satu sama lain dengan hati. Malam itu, dia menulis dalam buku notanya, "I found a mother I never asked for, but my heart needed her all along." Sejak hari pertama Aminah makan di gerai Makcik Zahara, setiap pagi menjadi rutin yang ditunggu-tunggu. Walaupun tidak memahami semua bahasa Melayu, apa yang dia rasai tanpa perlu diterjemahkan adalah keprihatinan. Makcik Zahara mula memanggilnya anak Makcik Zahara. Kadang-kadang ada hadiah tambahan seperti telur rebus, kadang-kadang sebiji pisang. Aminah bertanya kenapa. Makcik Zahara menjawab mudah, "Anak makcik kurus, makcik risau." Itu saja. Hanya ayat biasa, tetapi ia menjadi kehangatan yang tidak pernah dia terima, walaupun dalam masyarakat tempat dia membesar. Bahasa yang dia tidak faham, tetapi hatinya mendengarnya. Pada suatu hari, hujan turun lebat, semasa Aminah sedang makan di hadapan gerai. Makcik Zahara bergegas mengambil kain lah dan mengelap kepalanya sambil berkata sesuatu yang panjang dalam bahasa Melayu. Dia tidak faham sepatah pun, tetapi pada ketika itu, dia menangis kerana nada suara, air mata dan tangan lembut yang mengelap kepalanya membuatkan dia tahu. Anda tidak perlu tahu terjemahan untuk tahu siapa yang menyayangi Anda. Pelanggan lain mula menyapanya, bukan dengan rasa curiga seperti mula-mula yang memandangnya seperti benda pelik. Sekarang dia menjadi pelanggan tetap gerai Makcik Zahara. Pelanggan lain bertanya, "Dah lama ke duduk Malaysia? Suka nasi campur Malaysia? Dah pandai cakap Melayu? Ya, bagusnya." Dia tersenyum dan berkata, "Sikit-sikit." Orang itu ketawa, "Lagi pandai dari suami saya." Ini kali pertama menjadi orang asing tidak memisahkan dia, malah menjadi titik persamaan. Dari restoran, ia bertukar menjadi rumah kecil di tengah Kuala Lumpur. Pada hari-hari Aminah tiba sebelum gerai dibuka, Makcik Zahara akan menyuruhnya membantu memotong sayur, memasak nasi atau menyusun meja. Kedua-duanya berkomunikasi dengan tangan, gerak isyarat
dan gelak ketawa. Makcik Zahara mula bercerita tentang anak lelakinya yang belajar di Johor Bahru. Aminah tidak faham sepenuhnya, tetapi dia tahu Makcik Zahara sunyi dan kini Makcik Zahara mempunyai seorang lagi di dunia yang duduk mendengar dalam diam setiap hari. Hanya orang yang tidak dikenali tetapi membuatkan saya tahu dunia ini masih tidak kejam. Aminah duduk dalam diam pada suatu hari yang hujan renyai. Dia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa orang yang tidak mengenalinya, yang tidak mempunyai kaitan dengannya, sudi membuka hati sebegitu rupa. Jawapan yang dia dapat ialah, kerana manusia tidak perlu sama untuk saling menyayangi. Makcik Zahara tidak peduli dari mana dia datang, agama apa, atau sama ada dia fasih bercakap, tetapi Makcik Zahara hanya melihatnya sebagai seorang manusia yang lapar, penat dan memerlukan senyuman. Aminah mengambil telefon bimbitnya, mengambil gambar Makcik Zahara sedang mencedok kari dengan wajah tersenyum, lalu memuat naik ke media sosial sambil menulis, "She calls me daughter. She doesn't know how much I needed that." Pada suatu pagi di bulan ketiga dia berada di Malaysia. Aminah berjalan ke gerai nasi campur dengan senyuman yang berbeza daripada hari pertama dia tiba. Dia bukan lagi sekadar pelancong mencari makanan, tetapi dia menjadi sebahagian daripada lorong kecil itu, terutamanya di gerai Makcik Zahara. "Dah sampai, nak," sapa Makcik Zahara dari hadapan gerai. "Hari ini ada sup sayur. Kamu suka, dengan ayam masak merah." Perkataan nak yang dulu membuatkan dia tersentak, hari ini menjadi perkataan yang membuatkan Aminah tersenyum lebar dan rasa wujud. Makanan masih sama, tetapi hatinya telah berubah. Makcik Zahara masih menghidangkan pinggan nasi dengan segelas air sejuk, tetapi hari ini ada tambahan sup sayur dalam mangkuk kecil. "Ini Makcik buat khas, tak jual, tapi mana tahu anak Makcik nak makan." Aminah ketawa kecil lalu berkata, "Sedap sangat, Mak." Makcik Zahara menggosok belakangnya perlahan. "Pandai dah cakap Melayu, nak." Dia mengangguk perlahan. "Mak pun pandai cakap Inggeris sikit-sikit sekarang," tambahnya. Kedua-duanya ketawa bersama dalam perbezaan bahasa, tetapi hati mereka faham sepenuhnya. Mak tidak memberi sekadar makanan, tetapi memberi rumah. Ada suatu hari hujan turun lebat, Aminah basah kuyup berjalan ke gerai dengan kasut kotor. Makcik Zahara melihatnya, segera menarik kerusi ke tempat teduh, mengambil kain mengelap rambutnya, dan berkata, "Nanti Mak cari kain untuk tukar, nak, nanti demam." Aminah terdiam. Dia tidak sangka ada orang yang risaukan dia sebegitu rupa. Ibunya sendiri jauh, tetapi di sini ada orang yang bukan saudara, tidak dikenali sebelum ini, menjaganya seperti anak kandung. Dia mula memanggil tempat ini rumah tanpa disedari. Setiap petang sebelum gerai tutup, Makcik Zahara sering bertanya, "Esok datang makan lagi, nak?" Dia akan menjawab, "Mestilah, Mak." Dan setiap kali dia melangkah pergi, akan ada suara dari belakang, "Jaga diri, anak Makcik." Itu adalah perkataan yang tidak pernah dia dengar daripada rakan sekerja di Perancis, tidak pernah dia dengar daripada guru, tidak pernah dia dengar daripada orang asing yang lalu lalang dalam hidupnya. Makcik Zahara membuatkan dia tidak mahu pulang kerana di sinilah telah menjadi rumah. Dia mula menyimpan setiap gambar di telefon bimbitnya. Gambar pinggan nasi, gambar Makcik Zahara berdiri mencedok kari, gambar pelanggan Malaysia tersenyum kepadanya, gambar kanak-kanak di lorong yang menjerit memanggilnya Kak Aminah. Dan dalam buku notanya yang sama, dia menulis, "Saya datang melancong hanya untuk melarikan diri dari perasaan tidak wujud, tetapi saya menemui keluarga tanpa setitik pun pertalian darah." Malam itu sebelum tidur, dia melihat telefon bimbitnya dan mesej ibunya dari Perancis. "Kamu sihat, nak?" Dia tersenyum lalu membalas, "Sihat sangat, Mak. Kat sini, hari-hari orang panggil saya Nak." Setelah tinggal di Kuala Lumpur selama beberapa bulan, Aminah mula merasakan setiap harinya bermakna, bukan kerana gaji tinggi atau jawatan baik, tetapi kerana setiap pagi dia dapat tersenyum dengan Makcik Zahara, dapat mengucapkan perkataan Melayu baharu, dapat menjadi manusia biasa yang mempunyai nama, kewujudan, dan kasih sayang tanpa perlu memberi penjelasan. Dari perjalanan yang dirancang selama 1 minggu, dia telah menunda tiket balik sebanyak 3 kali, dan dalam hatinya, dia mula bertanya pada dirinya sendiri, "Perlu ke saya pulang ke Perancis?" Dia mula belajar bahasa Melayu dengan hati yang terbuka. Aminah mendaftar untuk kursus bahasa Melayu untuk orang asing di sebuah sekolah kecil di Kuala Lumpur.
Guru-guru bercakap perlahan, baik hati, dan tidak ketawa apabila dia melakukan kesilapan. Dia belajar menulis, terima kasih, belajar mengucapkan, saya kenyang, dan memberitahu Makcik Zahara. Makcik Zahara gembira, ketawa, dan berkata, nanti lagi fasih cakap Melayu daripada orang Melayu sendiri, nak. Belajar bahasa bukan sekadar untuk berkomunikasi, tetapi ia adalah untuk memasuki hati orang yang pernah memeluknya dengan senyuman. Dia mula melakukan kerja-kerja kecil yang membuatnya rasa dihargai. Makcik Zahara memperkenalkannya untuk membantu di kedai kopi kecil milik rakannya. Pemilik kedai itu adalah seorang wanita Malaysia pertengahan umur bernama Kak Farah yang boleh berbahasa Inggeris sedikit. Tolong lap meja je, tak payah buat banyak-banyak, kata Kak Farah. Tetapi keesokan harinya, dia terdengar suara pelanggan asing berkata, pekerja kedai ni senyum selalu hari ni, komelnya. Dia tersenyum kepada pasangan pelanggan itu, lalu menoleh kepada Kak Farah dan berkata, hari ini saya gembira sangat, Kak. Itu adalah kerja pertama di mana dia rasa dia tidak perlu merendahkan diri, tidak perlu meminta, cukup sekadar menjadi dirinya sendiri. Makcik Zahara mula mengajar perkataan yang tiada dalam buku teks. Selain makanan Melayu, Makcik Zahara juga mula mengajarnya adat Melayu. Nak, kalau nak ucap terima kasih kat orang tua, kena cakap terima kasih banyak, ya dan bagi salam. Faham, nak? Aminah cuba mengikutinya dengan penuh hormat kerana setiap perkataan, setiap gerak laku membuatkan dia rasa dia menjadi orang Malaysia sedikit demi sedikit. Di dunia yang pernah menolaknya, di sini ia memeluknya sepenuhnya. Dia pernah berfikir bahawa satu-satunya negara di mana dia boleh tinggal mestilah negara yang memahami orang kulit hitam, tetapi Malaysia bukan negara yang memahami secara langsung. Malaysia adalah negara yang tidak menghakimi sejak awal. Tiada siapa yang berkata dia perlu membuktikan apa-apa, tiada siapa yang berkata dia tidak sesuai di sini. Sebaliknya, semua orang hanya tersenyum dan berkata, dah makan, nak. Malam itu, Aminah duduk di balkoni bilik sewanya, memandang lampu Kuala Lumpur di waktu malam. Dia menulis dalam buku notanya, mungkin saya tidak dilahirkan di sini, tetapi hati saya sedang berakar di sini, hari demi hari. Aminah sering duduk di kedai kopi kecil di lorong itu setiap petang selepas kelas bahasa Melayu. Suatu hari, seorang lelaki Melayu masuk untuk membeli kopi. Dia memakai baju kemeja biasa, berkulit sawo matang seperti orang Asia biasa, tersenyum kepadanya dan berkata, "You speak Malaysia very well." Dia tersenyum membalas dengan sedikit malu, sikit-sikit. Lelaki itu ketawa kecil lalu berkata, "Siapa nama awak?" Itu adalah kali pertama orang asing di Malaysia bertanya namanya tanpa bertanya dia dari negara mana atau bangsa apa. Dia melihat dia, bukan kulitnya. Namanya Khairi, seorang lelaki biasa yang membuatnya rasa istimewa. Khairi bekerja dengan NGO, membantu mengajar kanak-kanak di komuniti. Dia tidak kaya, tidak fasih berbahasa Inggeris, tetapi mempunyai pandangan mata yang luar biasa. Setiap kali bertemu, dia akan bertanya, "Hari ini belajar perkataan Melayu baru apa?" Suatu hari Aminah berkata, "Saya belajar perkataan baik hati." Dia ketawa lalu menjawab, "Perkataan itu maksudnya awak." Dia tersenyum, tetapi hatinya bergetar kencang. Kali pertama, dia berani membuka hati kepada seseorang yang tidak peduli tentang kulitnya. Di Perancis, beberapa lelaki kulit putih pernah memandangnya seperti benda pelik. Ada yang berkawan dengannya untuk pengalaman dengan kaum lain, tetapi Khairi tidak pernah bercakap tentang warna kulitnya. Dia hanya berminat untuk tahu apa yang dia suka makan, jenis muzik apa yang dia suka dengar, dan dia ketawa dengan pelak Melayunya seolah-olah ia komel. Aminah mula membantunya mengajar kanak-kanak kecil pada hujung minggu. Kanak-kanak tidak takut kepadanya, tidak bertanya siapa dia, tetapi memanggilnya Cikgu Aminah dan melukis gambarnya dengan bunga-bunga pelbagai warna. Kasih sayang di Malaysia tidak perlu rumit. Suatu hari, ketika mereka berdua duduk makan di tepi jalan, Khairi menoleh dan bertanya, "Rindu rumah?" Aminah menjawab perlahan, "Kadang-kadang, tapi sekarang saya dah ada rumah kedua." Khairi tersenyum, "Kalau macam tu, duduklah lama sikit di rumah ni, ya." Tiada perkataan cinta, tiada bunga mewah, tiada pegangan tangan romantik, tetapi kata-kata biasa itu membuatkan dia tahu dia melihatnya seadanya.
Kali pertama cinta tidak perlu ditukar dengan mengubah dirinya. Dia tidak perlu memakai solekan yang lebih cerah, tidak perlu bercakap seperti orang Perancis, tidak perlu cuba menjadi orang lain. Dia hanya Aminah, wanita kulit hitam yang ketawa lantang, suka makan gulai kuning, dan Khairi menyayanginya seadanya. Malam itu, dia menulis dalam buku nota, dia tidak pernah berkata, "Saya sayang awak." Tetapi setiap tindakannya membuatkan saya percaya pada cinta. Kali pertama saya tidak perlu membuktikan apa-apa. Bunyi notifikasi dari aplikasi syarikat penerbangan berbunyi pada suatu pagi. Penerbangan balik ke Paris pada 28 Hagia, peringatan 7 hari. Aminah memegang telefon, kaku di tengah gerai nasi campur. Ayam masak merah di hadapannya belum sempat dicubit, tetapi suara di kepalanya lebih lantang daripada segala-galanya di sekeliling. Lagi 7 hari kena balik ke. Dia tidak pernah tahu perpisahan itu begitu sukar. Makcik Zahara datang meletakkan sebungkus kuih pisang di atas meja. "Hari ini pencuci mulut percuma, nak." Aminah tersenyum paksa. Dia masih belum berani memberitahu dia akan pulang. Hatinya terasa berat seperti ada batu menghempap. Masa 3 bulan yang lalu, yang dia fikir hanya percutian sementara, hari ini terasa seperti perlu meninggalkan sebuah rumah sebenar. Dia bersuara, dan air mata mengalir. Petang itu, dia memutuskan untuk memberitahu Makcik Zahara. "Mak, saya kena balik Perancis minggu depan." Makcik Zahara senyap seketika sebelum menjawab perlahan. "Betul ke, nak?" "Mak rasa sayuni." Aminah tidak berani bertentang mata, tetapi Makcik Zahara segera menggenggam tangannya erat. "Tak apa, nak. Jangan lupakan Makcik, ya." Air mata Aminah mengalir tanpa disedari. Dia hanya mampu berkata, "Saya akan balik semula, Mak. Ini rumah saya." Khairi menghantar di Clea, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Pada hari dia harus pergi, Khairi memandu menghantarnya ke Clea. Dia memasang musik perlahan di dalam kereta, tidak berkata apa-apa. Hanya bunyi pendingin hawa dan bunyi degupan jantung Aminah yang dia dengar jelas. Apabila sampai di pintu masuk, dia menoleh dan berkata, "Jangan lupa, ada orang tunggu awak di sini, ya." Dia tersenyum sambil menangis, dan Khairi menghulurkan satu beg kain. Di dalamnya ada baju putih dicetak perkataan anak Makcik Zahara. Dia memeluk beg kain itu lebih erat daripada beg pakaiannya. Dia menaiki kapal terbang tetapi meninggalkan hatinya di Malaysia. Di dalam pesawat, Aminah memejamkan mata. Dia tidak rasa seperti pulang, tetapi seperti meninggalkan rumah lain yang hatinya tidak mahu tinggalkan. Di dalam begnya ada cenderamata daripada Makcik Zahara. Ada lukisan daripada kanak-kanak di komuniti, ada buku nota kecil yang mencatat perkataan Melayu yang dia pelajari. Tetapi apa yang dia tidak ada adalah jawapan bagaimana hidupnya selepas ini akan sama seperti dahulu. Malam itu dia tiba di Paris. Udara sejuk membeku, tetapi di dalam begnya masih ada bau gulai dari beg kain yang sama. Dia membuka telefon bimbitnya dan menulis dalam buku nota, "Malaysia tidak mengubah saya, tetapi ia membuatkan saya tahu bahawa diri saya tidak pernah salah sejak awal lagi." Apabila Aminah menjejakkan kaki di lapangan terbang Charles de Gaulle sekali lagi, udara sejuk mencengkam kulit sehingga kebas. Tetapi apa yang lebih sejuk adalah pandangan orang di sekeliling. Pandangan hitam yang dia sudah biasa, tetapi kali ini, dia bukan lagi orang yang sama yang tunduk berjalan melewatinya. Apabila dia kembali bekerja, dia bukan lagi pemandu pelancong yang senyap di dalam bilik. Aminah kembali bekerja sebagai pemandu pelancong bebas berbahasa Inggeris. Beberapa pelanggan lama masih bertanya, "Awak dari mana?" "Afrika, ya." Tetapi kali ini, dia menjawab dengan senyuman yakin, "Saya dari Perancis dan saya baru pulang dari Malaysia." Seorang rakan sekerja berbisik, "Awak nampak lebih ceria bila balik." Dia tersenyum, tidak berkata apa-apa kerana di dalam hatinya dia tahu senyuman itu terbina daripada perkataan nak yang seseorang di Malaysia memanggilnya setiap hari. Dia berani melakukan perkara yang tidak pernah dia berani lakukan sebelum ini. Aminah memutuskan untuk membuka laman di media sosial bernama Anak Makcik Zahara. Dia menulis tentang kisah perjalanannya di Malaysia, menceritakan tentang kelembutan yang dia terima daripada orang asing, menceritakan tentang gerai nasi campur, dan perkataan nak yang mengubah hidup. Apa yang tidak disangka-sangka, siarannya dikongsi di TikTok dan Instagram.
Jumlah pengikut melonjak melebihi puluhan ribu dalam masa beberapa hari. Orang dari pelbagai negara, terutamanya komuniti kulit hitam, memberi komen, "Saya menangis bila baca kisah ni. Saya nak pergi Malaysia sekali seumur hidup." Dia menjadi suara bagi mereka yang pernah berdiam diri. Media tempatan Perancis menghubunginya untuk temu bual sebagai wanita kulit hitam yang membuka perspektif baharu tentang Asia. Dia naik ke pentas kecil menceritakan kisah hidupnya, bercakap tentang Malaysia dengan senyuman dan nada suara yang penuh harapan. Seorang wanita muda datang menghampirinya selepas pentas, menggenggam tangannya erat dan berkata, "Awak buat saya rasa saya tak perlu minta maaf kerana dilahirkan begini." Aminah memeluknya erat kerana dia memahami setiap perkataan itu. Itu adalah apa yang dia rasai sepanjang 20 tahun pertama hidupnya. Perancis masih dingin seperti dahulu, tetapi hati dia lebih hangat daripada sebelumnya. Walaupun jalan masih penuh dengan pandangan curiga, walaupun perkauman masih wujud, tetapi hari ini, Aminah tidak gentar, tidak malu, tidak menundukkan kepala. Dia bukan lagi orang yang perlu menunggu sesiapa menerimanya kerana dia telah menerima dirinya sendiri. Sejak hari pertama seorang penjual nasi campur memanggilnya Nak. Malam itu, dia menulis dalam buku notanya, "Saya kembali ke dunia yang sama, tetapi bukan lagi orang yang sama, kerana saya tahu cinta yang tidak perlu dibuktikan itu wujud." 1 tahun berlalu selepas Aminah pulang ke Perancis, tetapi hatinya tidak pernah pulang dari Malaysia walau sehari. Setiap pagi dia membancuh kopi dan membuka gambar Makcik Zaharah di hadapan gerai nasi campur. Setiap malam sebelum tidur, dia membaca komen di laman anak Makcik Zaharah yang kini mempunyai lebih 100,000 pengikut dari pelbagai negara. Tetapi tiada apa yang dapat mengisi hatinya, seperti tiket penerbangan yang ada di tangannya sekarang. "Saya sedang pulang ke rumah yang saya pilih sendiri." Clea masih menyambutnya seperti dahulu. Apabila pesawat mendarat di bumi Malaysia sekali lagi, Aminah menarik nafas dalam-dalam seperti orang yang kembali hidup. Pegawai imigresen tersenyum dan berkata, "Selamat kembali, Cik." Perkataan kembali itu menyentuh hatinya kuat kerana ini bukan sekadar datang melancong, tetapi ini adalah kembali untuk tinggal, kembali untuk hidup di tempat yang membuatnya tahu dia dihargai. Makcik Zaharah menangis di tengah gerai apabila anak perempuannya pulang. Aminah berjalan menghampiri gerai nasi campur. Makcik Zaharah menundukkan wajahnya di atas periuk kari. Apabila dia mendongak dan melihatnya, Makcik Zaharah menjatuhkan senduk lalu bergegas berlari memeluknya serta-merta. "Anak Mak, Mak rindu sangat, Nak. Mak berdoa hari-hari bila nak balik." Suara Makcik Zaharah bergetar, tetapi pelukan itu erat seperti ibu kandung yang lama tidak melihat anaknya. Aminah membalas pelukan, tidak mampu menahan air mata kerana tiada perkataan di dunia yang boleh sehangat Mak rindu anak. Hari ini, dia adalah wanita kulit hitam yang tidak meminta maaf lagi. Aminah mendaftar untuk belajar bahasa Melayu jangka panjang, mula bekerja sebagai guru bahasa Inggeris di sebuah sekolah kecil dalam komuniti. Dia masih membantu Makcik Zaharah menjual pada waktu petang dan bercerita di lamannya setiap hari. Lamannya menjadi inspirasi kepada ribuan orang, terutamanya wanita kulit hitam yang pernah rasa tiada tempat untuk mereka berdiri. Suatu hari dia menulis, "Saya pernah fikir saya perlu membuat orang lain menerima saya, tetapi Malaysia tidak pernah meminta saya membuktikan apa-apa. Mereka hanya menghulurkan pinggan nasi dengan perkataan Nak." Di hadapan gerai nasi campur hari ini, ada papan tanda baharu yang dipasang. Aminah dan Makcik Zaharah bekerjasama membuat papan tanda baharu itu menggantikan papan tanda lama. Di atas papan tanda itu tertulis dalam bahasa Inggeris, "This is not just a food stall. This is a home from Makcik Zaharah and her daughter." Pelanggan asing mengambil gambar setiap hari. Media tempatan datang untuk temu bual. Walaupun Makcik Zaharah tidak fasih berbahasa Inggeris, dia berani berkata, "Kita tak perlu sama untuk saling sayang." Aminah tahu dia sentiasa berharga. Pada suatu petang, ketika dia duduk makan nasi lemak bersama Makcik Zaharah, dia menoleh dan berkata, "Mak, saya gembira hari itu Mak panggil saya Nak." Makcik Zaharah tersenyum lalu menjawab perlahan, "Awak anak Mak sejak hari pertama lagi, Nak." Aminah menunduk memandang pinggan nasi dengan air mata kegembiraan yang memenuhi hati. Malam itu, dia menulis bab terakhir dalam buku notanya, "Saya tidak perlu mengubah apa-apa.
Tidak perlu menjadi lebih cerah, tidak perlu fasih bercakap, tidak perlu menjadi lebih hebat daripada manusia. Cukup sekadar menjadi diri saya. Di sini ada orang yang memanggil saya nak. Malaysia buat saya tahu saya wujud.